Assalamualaikum and hi again. Okay, so you have learned about countable and uncountable nouns. Kalau tak dapat banyak, kalau tak faham semua, dapat faham sikit-sikit pun jadilah. Okay, at least kalau sebab bila kita nak belajar quantifiers ni, kita kena tahu dulu. Okay, countable and uncountable. Barulah kita boleh bezakan. Dah boleh bezakan countable dengan uncountable, barulah boleh kita tengok apa dia quantifiers. So apa benda sebenarnya quantifiers ni? What are quantifiers? Boleh you can refer to the textbook on page 159 kat belakang tu, grammar reference. Okay, what are quantifiers? Okay, words or phrases, perkataan ataupun rangkai kata that are used before a noun to show the amount of it that is being considered. Okay, kita nak menunjukkan berapa banyak. Sikit ke banyak? Contoh je. Sikit ke banyak? Beberapa. Atau banyak ke sikit? Ada banyak, ada sikit. Tu je kita nak cerita. Quantifiers kan? Quantifiers ni come from the word quantity. Quantity. Berapa? Nak menunjukkan berapa. Show the amount. Okay, faham? Simple je kan? Okay, quantifiers ni ada quite number lah. Ada beberapa quantifiers. Okay, let's look at the first one. Some. Okay, some dalam bahasa Melayu maksud dia beberapa. Okay, some can be used for both countable or uncountable nouns. Dia boleh digunakan untuk dua-dua. Countable boleh, uncountable boleh. Tapi countable untuk plural lah, sebab countable kalau singular dia guna je, some beberapa dia lebih daripada satu, that's why dia plural. Okey, untuk some ni kita guna untuk affirmative ataupun positive sentences ataupun questions. Kita guna untuk affirmative sentence, maksud ayat yang positif, bukan ayat negatif, ataupun kita guna dalam soalan. Okay, example, there is some orange juice. There is some orange juice. Nampak tak? Kita garis perkataan orange juice. Orange juice boleh kira tak? Tak boleh kira kan? Uncountable noun. Some orange juice. Okay, uncountable. Would you like some chips? Chips apa chips? Kentang. Boleh kira tak? Boleh, sebab dia ada S. Ada banyak. Some chips. So dia boleh guna dua-dua. Nampak tak? Some orange juice tak boleh dikira. Some chips boleh dikira. Nampak tak? So some ni boleh guna untuk dua-dua. Tu je. Contoh. Maksudnya beberapa. So please take note. Some maksud dia beberapa. Boleh dikira dan tak boleh dikira. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh guna. Okay. The next one is any. Any maksud dia kalau bahasa Melayu maksud dia macam pelik sikit, dan kita boleh tengok dekat ayat nanti. Macam contohnya, ada tak? Ada tak? Ada tak? Ada tak maksudnya negatif kan? So memang untuk negatif. Kalau tadi some tu untuk positif. So any ni untuk negatif. Any can be used for both countable, plural or uncountable. So sama juga. Dia boleh dua-dua. Boleh untuk yang tak boleh dikira, boleh untuk boleh dikira. Tapi dia untuk negative sentences. Okay, for example, is there any orange juice in the fridge? Ada tak? Ada tak orange juice dekat dalam fridge? Soalan. Ada tak? Dan dia negatif. Ada tak? Okay. Dan kalau dia dalam bentuk ayat negatif, tak ada chips pun, tak ada pun kentang goreng kat atas meja. Tak ada pun. Tak ada apa-apa kentang pun. Contoh. Maksud dia. Okay, faham tak? Tak ada langsung. Tak ada langsung. Any chips. There aren't any chips. Tak ada langsung pun. Macam tu. Dia maksud dia negatif. Okay, tadi some beberapa. Any ada tak? Tak ada langsung. Okay, no, tak ada lah. Tadi any untuk soalan. Tapi no untuk ayat sahaja. Okay. Dia sebenarnya untuk ayat positif. Tapi
ayat positif dia memberi maksud negatif. Kalau ayat negatif dia mesti ada perkataan not. Ingat ayat negatif mesti ada perkataan not. Tapi ini dia bukan not, dia no. So dia ayat positif, ayat afirmatif, tapi dia memberi maksud, give a negative meaning. Okay, for example, there is no cheese in the fridge. Actually is an affirmative sentence. Dia bukan perkataan not. No cheese. Tak ada cheese. Uncountable. Dia memberi maksud yang sama. There isn't any cheese. Isn't tu dia ayat negatif. So yang teacher tulis kat situ meaning tu, maksud dia tu maksud yang sama, cuma ayat dia berbeza. No cheese tu ayat affirmative, isn't any tu ayat negatif. Dia guna perkataan any. Any kan untuk ayat negatif, betul tak? So itu beza no dengan any. No ayat positif. Dia tak ada perkataan any. Kalau maksudnya no ni dia sama maksud dengan isn't any. No sama maksud dengan isn't any. Faham tapi no ayat affirmative iaitu positif. Isn't any untuk ayat negatif. Dia ada not any untuk ayat negatif. So dia kata cheese. Cheese is boleh kira tak? Cheese tak boleh dikira. Kalau dia nak kira pun a slice of cheese, sepotong cheese. Okay, there are no biscuits. Biscuits boleh kira tak? Boleh kira. Dia ada S kan? So there are no, there aren't any, sama, salah satu, cuma there are no tu affirmative, positif, there aren't any tu negatif. So itulah beza dia. Okey, tadi kita dah guna kita dah belajar quantifiers yang menunjukkan beberapa, some beberapa, any ada tak ada, no memang tak ada langsung. Sekarang kita nak belajar banyak. Tadi beberapa, kira sikit lah. Beberapa lah kan. Tak banyak tak sikit. Tak banyak lah, sederhana kan. Sekarang nak belajar banyak. Contohnya many. Sebenarnya many, much, a lot of, lots of, plenty of, semua maksud dia banyak. Semua ni maksudnya banyak. Please take note. Many, much, a lot of, lots of, plenty of, semua maksud dia banyak. Okay. First, many. Okay, many can only be used for countable nouns. So many digunakan hanya untuk yang boleh dikira. Yang boleh dikira sahaja. Dan kita gunakan dalam soalan ataupun negative sentences. For example, how many people were at the meeting yesterday? It's a question. How many people is a question. Kita guna many. Okay. I didn't see many people from work there. Bukan soalan, ayat penyata tapi ayat negatif. I didn't. Ada perkataan not kan? I did not kan? Negatif lah. I didn't see many people. Ingat, many hanya untuk negatif dan soalan. Dan dia boleh dikira orang, people. Tapi plural lah, banyak kan, lebih pada satu. Sebab apa? Lepas ni kita tengok much. Sebab much untuk tak boleh dikira. Many boleh dikira, much tak boleh dikira. Okay, kita akan move to the next slide. Okay, this is much. Much hanya can only be used for uncountable nouns. Tadi many countable, boleh dikira, much tak boleh dikira. Sama juga in questions and negative sentences. How much sugar? Tadi people kan boleh dikira, ni sugar tak boleh dikira. How much sugar do you need? Berapa banyak sugar yang awak perlukan? Soalan. Kalau ayat penyata, I didn't manage to learn much information. Information tak boleh dikira. Maklumat. Boleh kira maklumat. Banyak tak boleh kira kan? Maklumat tak boleh dikira. Much information. Tu beza antara how many. Contohnya perkataan how many dengan how much kan. How many berapa banyak. How many berapa banyak. How much. Duit boleh kira tak? Duit tak boleh kira kan. That's why kita tanya, kalau kita tanya how much tu, maksud dia berapa ringgit. Tu contoh lain jugalah.
Okay, sikit lagi. Okay, tadi kita dah tengok many, much. Sekarang kita nak tengok a lot of. Okay, maksud a lot of. Okay, sama juga, banyak. Cuma tadi many untuk countable, negatif. Much, uncountable, negatif juga. So sekarang a lot of untuk dia boleh dua-dua. Countable boleh, uncountable boleh, tapi dia untuk affirmative, iaitu positif. Nampak? Many, much untuk negatif. So a lot of untuk positif. Okay, so dia boleh dua-dua. For example, there were a lot of people at the party. Okay, countable, orang kan. Okay, beza a lot of dengan lots of pula. A lot of ni untuk countable. Lots of untuk, lots of dengan plenty of ni untuk uncountable. Contohnya, there's lots of spaghetti left. Spaghetti boleh kira tak? Ada banyak kan. Takkan awak makan spaghetti awak kira satu urat, dua urat kan. So spaghetti tak boleh dikira. Tak boleh dikira, kita guna lots of. Okay. Okay, tadi kita dah tengok beberapa, lepas tu kita dah tengok banyak. Okay, last sekali for today kita nak tengok sikit. Okay, sikit. So korang kena tahulah kalau banyak nak guna perkataan apa, sikit nak guna perkataan apa. Countable ke uncountable, macam tu lah. Okay, so a few. If a few hanya untuk countable. Okay, of course plural lah. Sedikit, bukan satu kan. Walaupun sedikit, dia ada lebih daripada satu. So hanya untuk countable dan maksud untuk positif. A few untuk positif, few untuk negatif. Macam a lot of dengan lots juga tadi. A lot of untuk positif, lots of untuk negatif. Okay. So a few untuk positif, few untuk negatif. For example, I need a few more things. Positif. Very few people, maksudnya sikit sangat. Tadi kalau kata disagree kan, orang yang tak setuju, sikit je negatif kan. Sikit je orang yang tak setuju dengan dia, ayat negatif. So beza a few dengan few. Okay, the last one for today is a little or little. Okay, a little can be used only in uncountable nouns. Okay, so tadi a few dengan few untuk countable, boleh dikira. So now a little or little is for uncountable, untuk tak boleh dikira. Sama juga yang ada a untuk positif, yang tak ada a untuk negatif. A little for positive, little for negative. Okay, for example, there's still a little rice left in the pot. Positif. Ada nasi tu sikit je lagi dalam periuk. Ada. Positif. Okay, a little. Okay, there's very little time left. Negatif. Sikit je masa, sikit sangat, macam tak sempat macam tu kan. So ayat tu macam ayat negatif. So itulah. So a few, a little maksud dia sikit. A few boleh dikira, little tak boleh dikira. So ada a untuk positif, tak ada a untuk negatif. Okay. Okay, that's all for this week. Kalau tak tahu, you can always ask me kalau nak tanya apa-apa. Thank you for your time.